Bisa keenam, Al-Imamu Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta. Apa khabar malam ni? Alhamdulillah. Ini malam yang keenam dalam siri kelas seminar online kita ini. Malam ini kita akan memasuki Al-Imamu Bukhari. Seperti mana yang telah saya sebutkan berulang kali sebelum ni, alhamdulillah lah, kita telah berjaya menyelesaikan beberapa imam sebelum ini dan ada beberapa nota yang telah kita riliskan. Yang saya sebut sebelum ini tentang nota Imam Malik dan beberapa tokoh, dan serta juga nota-nota berkaitan seperti mana kaedah bila mana hadis bertentangan dengan orang kata apa, sirah dan sebagainya. Ada lagi yang akan kita upload bonus-bonus nota, dan nanti saya akan upload lagi bonus saya punya novel yang tak habis tu, dan untuk tuan baca yang tu habiskan lah. Ada 5% yang tak habis. Sengaja saya bagi tergantung penutup tu, nak bagi tengok orang fikir nak letak kat mana. Dan saya punya penulisan yang saya halalkan, kalau tuan-tuan nak ambil ayat itu untuk lekat kat post status ke Facebook ke, silakan. Okay. Jadi malam ni saya nak sambung pada episod yang ke-6 Al-Imam Bukhari. Bagaimana dengan semalam kisah Mehnah yang agak menyedihkan, kisah yang berlaku terhadap Imam Ahmad bin Hanbal. Kita masih lagi dalam fasa 200 lebih ni, maka kita menyambung lagi fasa seterusnya. Selepas kita selesai menceritakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal, malam ni kita masuk kepada Al-Imam Bukhari yang lahir dalam tahun 194 Hijrah dan wafat 256. Kalau kita tengok dekat sini, kalau boleh saya buat sintilangan sikit. Kalau boleh saya tunjukkan dia punya koresponden. Pertemuan ni memang berlakulah pertemuan Imam Bukhari dengan Imam Ahmad dalam tempoh yang lama lah. Ikut sezaman itu, sezaman mereka ini lama lah. Ya. Sezaman mereka ini lama. Okay. Dan Imam Bukhari sempat berguru dengan Imam Ahmad ketika mana di Baghdad. Okay. Dan kita telah menceritakan sebelum ini, Imam Ahmad pengarang kitab Kutubus Sittah, kebanyakan murid Imam, semuanya murid Imam Ahmad. Baik. Siapa wali dia ikut ni ya? Wali mic ni. Tak tepi sikit. Macam tu. Maka Imam Bukhari, siapakah Al-Imam Bukhari? Semua orang kenal. Sebut Sahih Bukhari, orang kenal. Saya dah bincang sebelum ni, iaitu zaman Imam Syafi'i dulu, dia pernah mengatakan kitab yang paling asah, yang paling sahih atas dunia selepas Al-Quran adalah kitab Muwatta' Imam Malik. Kenapa Imam Syafi'i sebut macam tu? Sebab Imam Syafi'i zaman ini, Imam Bukhari zaman ini ke sini dah. Dan Imam Bukhari dekat Bukhara, Imam Syafi'i dekat kita ceritakan Baghdad, Mesir, Mekah, Madinah, Yaman. Imam Ahmad di Baghdad, Imam Malik di mana? Di mana? Yes, di Madinah. Imam Abu Hanifah di Kufah. Terima kasih, saya suka respon macam tu. Baik. Maka polemik tentang ahlul hadis dengan ahlul ra'i telah pun selesai lah, boleh dikatakan. Kalau kita boleh recap balik daripada awal, mula-mula dulu kita cerita pasal polemik antara sahabat, pertelingkahan, kemudian berlaku Karbala, kemudian berlaku Al-Harrah antara Abdullah bin Zubair dengan Hajjah bin Yusuf As-Saqafi. Kemudian kita masuk kepada era Imam Abu Hanifah yang masih ada pertikaian antara ahlul ra'i dengan ahlul hadis. Zaman Imam Malik juga begitu. Kemudian zaman Al-Imam Syafi'i yang menyatukan kedua-duanya ini. Kemudian zaman Imam Ahmad dah stable dah, tetapi dia berlaku pula kemasukan Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah semua tu kan, yang akhirnya Khalifah Ma'mun, Al-Wasi', Al-Mu'tasim yang terpengaruh dengan Mu'tazilah. Seorang ulama mereka, ulama Mu'tazilah itu Ahmad bin Abi Du'ad, yang menyebabkan ramai pejuang-pejuang sunnah itu kena. Yang saya sebut semalam tentang euforia. Saya nak urai lebih lanjut tentang euforia. Euforia ni perkataan dalam dari segi psikologi bermaksud setelah sesuatu keadaan bila mana kita terlalu lama ditekan, sekali bila kita naik, kita akan jadi macam orang utara kata kepak dada, dia macam steady dah ke benda ni. Maka pejuang-pejuang sunnah zaman itu berlaku sedikit euforia bila mana lama sangat ditekan dalam tragedi Mehnah. Bila sekali mereka selamat zaman Khalifah Mutawakkil, maka mereka cepat bangun dan point the finger, menuding jari kepada orang yang tak sehaluan dengan mereka. Of course lah mereka mentala kepada Mu'tazilah, tetapi malangnya ada juga kelompok yang lain yang bukan Mu'tazilah pun dimu'tazilahkan. Ketika itu panggilan mereka terhadap Mu'tazilah adalah Ahlul Bid'ah.
Ahli bid'ah ni bermaksud merujuk kepada Mu'tazilah sebenarnya. Okey, baik. Kalau kita katakan orang hadis mengatakan Asy'ariyah itu ahli bid'ah, tak betul. Sebab Asy'ariyah tak masuk lagi zaman ni. Okey. Masa ni masih lagi zaman Imam Ahmad, masa ni dia bertengkar dengan Mu'tazilah. Boleh nampak tak tulisan? Okey. So tak apalah, saya nak sambung lagi cerita UFO lah ni lagi dalam zaman Imam Bukhari. Kita habiskan dulu biografi Imam Bukhari. Baik. Tuan-tuan, Imam Bukhari dia lahir di Bukhara. Bukan dalam kawasan apa Mekah, Madinah semua ni lah, Bukhara, satu wilayah yang lain. Okey, nanti saya akan upload tunjukkan peta dalam ni nanti di mana Bukhara. Imam Bukhari ataupun nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Bukhara sebenarnya nama tempat dia. Imam Bukhari menarik kisah beliau. Satu tokoh hadis yang jagoan bidang hadis sampai hari ini kita menumpang jasa Imam Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu kan yang sangat sahih, kuat lah kan. Baik. Imam Bukhari ketika mana dia kecil, kita buka dalam biografi Imam Bukhari, menceritakan masa Imam Bukhari kecil ni dia buta, mata tak nampak. Maka dia melazimi pengajian Quran dengan guru dia. Yang menarik dia, semasa Imam Bukhari dah boleh baca Quran ini, satu perkara yang menyebabkan tok guru Quran Imam Bukhari ni terus berhenti mengajar dan peluk Imam Bukhari, sebab tok guru ni membacakan surah Qaf kepada anak murid semua lah. Sekali baca, kemudian Imam Bukhari angkat tangan, dia ulang surah Al-Qaf itu sampai habis. Terkejut tok guru ni, macam mana budak ni begitu hebat hafalan dia. Maka dia kata kat Imam Bukhari, awak wahai anak, pergi belajar hadis lah. Kalau macam ni kehebatan hafalan. Memang orang dulu hafalan kuat. Kalau kita baca dalam apa Syekh Abu Zuhrah menceritakan orang dulu memang hafalan kuat sebab kebergantungan terhadap tulisan tak banyak. Memang hafalan mereka kuat. Bahkan ditambah pula dengan orang yang buta, memang dia punya sense itu lebih sensitif daripada kita. Saya pernah sembang dengan 2-3 orang buta, mereka mengatakan tapak kaki mereka itu sangat sensitif. Bila dia pijak kaki dekat tapak masjid, dekat kapet masjid, dia boleh rasa berapa orang. Boleh membayangkan dah. Sampai tahap tu. Ini saya sembang sendiri dengan orang yang buta lah kan. Baik. Tuan-tuan, maka Imam Bukhari pulang ke rumah, mula nak melazimi hadis tapi mata tak nampak. Ibu dia lah yang mendoakan dia lah siang dan malam. Diceritakan, dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah ketika mana menceritakan tentang biografi tarjamah Imam Bukhari. Tarjamah ni maksud biografi lah. Imam Bukhari menukilkan bahawasanya ibu Imam Bukhari ni pernah bermimpi. Ni saya sebut rujukan pasal takut orang kita cerita ni pelik rujukan. Dalam Bidayah wa Nihayah, tak silap saya dalam Ibn Khaliqan dalam Wafai Al-A'yan, juga disebutkan dalam Tarikh Baghdad, dengan satu lagi kitab rujukan saya tak ingat. Ada 3-4 rujukan yang menyebutkan riwayat ini, iaitu ibu Imam Bukhari satu ketika pernah bermimpi Nabi Allah Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim menceritakan kepada ibu Imam Bukhari bahawasanya yang anak awak nanti esok besar akan jadi somebody yang hebat, akan menjadi rujukan, akan menjadi jasa dia besar, orang akan menumpang banyak pada jasa dia, Tuhan pelihara dia dan sebagainya. Dan bila keesokan paginya, ibu yang melihat Imam Bukhari ceria dan matanya telah boleh melihat. Dia boleh nampak, mata dia nampak. Ini Imam Bukhari. Imam Bukhari zaman muda dia melazimi hadis, belajar. Kemudian dia ini sangat tawaduk dan dia sangat menghormati hadis dan sangat mencintai hadis. Dia mengembara ke seluruh pelosok dunia untuk mengambil hadis. Kita dah bincang dah kan. Imam Bukhari ni dia daripada, kita buat kat sini lah, daripada Bukhara dia pergi ke Mekah dan Madinah, satu Haramain lah. Kemudian dia pergi ke Baghdad. Kemudian dia pergi ke Mesir. Kemudian dia pergi ke Syam. Kemudian dia pergi ke Naisabur. Kemudian dia balik ke Bukhara, kampung dia. Kita buat macam ni lah, balik ke Bukhara, kampung dia. Kemudian daripada Bukhara, dia pergi ke Samarkand.
Ini kisah hidup Imam Bukhari. Daripada sini, daripada Bukhara ke Haramain belajar dengan guru-guru di Mekah dan Madinah, pergi ke Baghdad guru dengan Imam Ahmad bin Hanbal, pergi ke Mesir ambil riwayat daripada ulama-ulama Mesir, pergi ke Syam, kemudian pergi ke Naisabur, kemudian balik ke Bukhara, kemudian pergi ke Samarkand dan meninggal dunia di Samarkand pada tahun 256 Hijrah. Baik, Imam Bukhari diceritakan Imam Muslim sangat sayang dekat Imam Bukhari. Sampai satu ketika diriwayatkan, disebutkan dalam Bidayah Nihayah bagaimana Imam Muslim sampai bila jumpa Imam Bukhari, Imam Muslim akan cium dua kelopak mata Imam Bukhari ni. Ada kata mata, ada kata dahi. Kerana dia kata kalau lah aku boleh buat lebih, aku nak cium kaki. Sebab sayang Imam Muslim terhadap Imam Bukhari. Terlalu sayang. Lagi saya akan ceritakan zaman Imam Bukhari kena ujian tu, Imam Muslim sangat bermati-matian mempertahankan Imam Bukhari. Tuan-tuan, maka Imam Bukhari, okey, itu setakat tu cerita tu. Kemudian sambung lagi. Imam Bukhari, kehebatan beliau dalam hadis. Dalam karya hadis Imam Bukhari yang paling terkenal Sahih Bukhari lah. Sahih Bukhari ni sejarah dia, guru Imam Bukhari yang saya pernah sebut nama dia sebelum ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan memang follow dan fokus, tuan-tuan akan ingat nama ni saya ulang berkali-kali. Ishaq bin Rahuyah yang duduk sezaman dengan Imam Ahmad kan. Guru Imam Bukhari ni antaranya Ishaq bin Rahuyah. Ataupun setengah orang ahli bahasa dia pun tak suka panggil Rahuyah, dia pun panggil Rahawai. Ishaq bin Rahuyah ni pernah mengatakan satu hari masa tengah mengajar, Ishaq bin Rahuyah kata, kalaulah ada seorang boleh kumpul hadis-hadis yang sahih saja, buh dalam satu kitab kan senang, kan seronok, senang kau nak rujuk, tahu dah sahih. Maka kata Imam Bukhari, mendengar kata-kata itulah menyebabkan aku bertekad, berazam, aku nak jadi orang tu. Itu yang Imam Bukhari melata satu dunia, pergi cari hadis-hadis yang sahih, menilai para rijal, para perawi lah. Bila saya kata para rijal tu para perawi lah. Perawi ni ada banyak tingkatan, daripada asdaqun nas sampai dajjal, akzabun nas. Dia 7 darjat perawi ni. Atas sampai bawah. Atas ni takdil lah, orang yang diterima periwayat mereka, sampai yang paling bawah lah. Tak apa. Imam Bukhari ambil yang paling atas ni, yang ta'dil, yang siqah, yang trusted person untuk ambil riwayat daripada dia. Dia kaedah dia begini tuan-tuan. Dalam kita cerita kan. Kalau saya tulis kat mana? Kat sini lah. Kat sini lah. Kamera boleh nampak tak? Okay, ini zaman Nabi. Okay. Ini zaman sahabat saya buat short. Okay. Ini zaman tabi'in. Okay. Tabi'in. Okey, tabi'in. Okey. Ini zaman Imam Bukhari. Ataupun Imam Bukhari boleh katakan zaman ni juga. Okey. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Ahmad, zaman Imam Abu Hanifah, zaman Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, zaman Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, zaman Imam Bukhari. Okey. Zaman ini yang dikatakan zaman penulisan. Zaman kitabah, penulisan. Itu yang zaman Imam Bukhari itu. Ada juga Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i dan lain-lain. Okey. Periwayatan itu bermaksud sebelum dibukukan pada zaman mereka tahun 200 lebih ini. Okay, kalau tuan ada nota sendiri boleh buat tanda kat sini. Di zaman pembukuan ni. Sebelum dibukukan, tradisi antara orang ke orang ini adalah lisan. Lisan. Okey. An Bukhari, katalah an Bukhari, an Ahmad, an Syafi'i, an Malik, an Urwah bin Zubair, an Nabi SAW, an Urwah, an Ibnu Umar, an Nabi SAW, katakan. So, kalau yang semua macam siqah tak apa, tapi cerita dia, contoh ni Nabi cerita kat sahabat ni. Sahabat ni ada anak murid dia. Dia cerita kat sahabat ni. Masing-masing berkembang. So, the person, lelaki ataupun orang yang duduk dekat area ini, tabaqat ataupun generasi ini, bukan semua yang trusted. Ada yang sampai kat dia tambah. Ada sampai kat dia lupa. Ada sampai kat dia tukar. So, Imam Bukhari pergi cari ni, lelaki-lelaki ni yang satu line ni semua yang siqah belakang. Trusted person. Itu yang kehebatan Imam Bukhari. Dia tak semata-mata ambil, tapi dia saring satu tu.
Dan dalam karya Imam Bukhari disebut, ada satu karya disebut sebagai As-Sanid As-Sulasiyat. As-Sanid Sulasiyat bermaksud sanad 3. Imam Bukhari ada pernah jumpa dengan satu tabi'in yang tua, saya tak ingat nama dia apa. Tapi nanti saya akan bagi nota tu. Tabi'in kat sini, maknanya tua dah. So Imam Bukhari sempat jumpa. Imam Bukhari ambil daripada dia satu, tabi'in kat sini. Imam Bukhari ambil pada dia satu, dia ni ambil pada tabi'in satu, tabi'in pada sahabat Nabi. Terus 3 orang ya. Okey, itu dipanggil Sulasiyat Al-Bukhari. Itu dibincangkan dalam keilmuan hadis. Menarik juga kalau tuan-tuan nak kaji lah, kalau sini ada student yang dalam bidang hadis, tuan-tuan nak kaji, menarik. Sulasiyat Al-Bukhari. Dia cerita macam ni, lagi pendek sanad lagi bagus kan. So bila zaman Imam Bukhari ni dah dibukukan dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud kan. Maka selepas daripada zaman mereka, selamatlah. Maksudnya bila dah selamat dibukukan beserta status semua ni, maka selamatlah. Okey, saya bagi ikut timeline kita senang. Okey. Ke zaman Nabi sana ujung, boleh nampak kan? Di zaman tabi'in, tabi'in. Okay, sampai zaman ni dah dibukukan. Dah dibukukan zaman ni, dah dibukukan. Yang tadi tu rantaian daripada zaman ni, zaman Imam Bukhari ni dah dibukukan. So zaman selepas itu, kalaulah kita tak jumpa dengan orang-orang ni pun tak apa dah, pasal selamat dah semua dimasukkan dalam buku. Lepas tu kita boleh refer yang ni saja. Sampai bila ni? Sampai hari ni kita ni. Sebab tu kalau kita jumpa dalam kitab-kitab hadis zaman Imam Nawawi, zaman Imam Zahabi, zaman mereka ni dah tak sebut dah daripada siapa tak ada. Okey. Kalau sebut pun dia tak sebut macam ni. Kalau tuan-tuan buka kitab hadis zaman ini, zaman buku ni, mereka akan bermula dengan perkataan haddatsani. Okey. Haddatsani. Telah mengkabarkan kepadaku, telah menghadiskan kepadaku. Selalunya zaman ni lah. Sebab depa yang bagi buku, depa yang tulis jadi buku. Imam Bukhari kata telah mengkabarkan kepada aku Ahmad. Telah mengkabarkan kepada Ahmad Asy-Syafi'i. Telah mengkabarkan kepada Asy-Syafi'i Malik. Telah mengkabarkan kepada Malik Nafi', kan? Ataupun Nafi'. Telah mengkabarkan kepada Nafi' Ibnu Umar daripada Nabi SAW. Okey. Telah mengkabarkan kepadaku. Betul. Tetapi zaman dah periwayatan dah habis kat sini. So, kaedah tulis hadis zaman ini, zaman Imam Zahabi, Imam Nawawi, Ibnu Katsir, Imam Nawawi semua ni, dia berkata apa? Al-Bukhari merekodkan. Bukan dia kata telah mengkabarkan padaku, dia tak pakai hadasani dah lah, sebab zaman ni dah. Maksudnya tradisi ni terhenti kat sini. Tapi ada orang teruskan, ada. Salah, tak salah. Boleh je teruskan. Tapi nak bermaksud selamat dah kitab itu dikumpulkan dalam ini. Tuan bayangkan, daripada tahun 99 Hijrah, zaman Imam Umar Abdul Aziz, sampai 200 lebih Hijrah ini dibukukan. Bermaksud ratusan tahun terhimpun sehari nak bukukan. InsyaAllah selamat kita hadis-hadis dalam kitab hadis. Kita bersangka baik macam itulah. Ya? InsyaAllah selamat lah. Imam kita ni cari habis sampai dapat. No? InsyaAllah selamat. Baik. Okey, setakat tu clear tak? Cameraman? Faham tak bagaimana hadis tu berkembang? Baik. So, Imam Bukhari. Okey. Imam Bukhari sebut kan. Imam Bukhari sendiri menceritakan, dia kata apa? Aku katabtu an alfu syekh. Aku mengambil riwayat, aku menulis daripada 1000 orang syekh tu guru. Alfun, 1000 orang syekh. Okey. Wa an kulli wahidin 10,000 hadis. Setiap seorang daripada depa aku ambil 10,000 hadis. 1000 syekh. Kira tak cameraman? 1000 syekh darat 10,000 hadis. Dapat berapa? Berapa tu? Banyak kat kosong.
tu 2, 10 juta. 10 juta. Tu 2, 3, 4, 5, 6 ha. 2, 3, 4, 5, 6 macam tu. So 10 juta hadis. Okey. Imam Bukhari sebut sendiri. Dia kata apa? Kata betul an alfu syekhun, aku menulis mendapatkan hadis daripada 1000 syekh, wa min kulli wahidin alfun asyara hadis minhum. Setiap seorang di antara mereka aku ambil 10,000 hadis. Okey. Ma indi hadisun illa azkuru isnadi. Tak ada satu hadis pun dalam semua ini melainkan aku ingat setiap satu sanadnya. Sanadnya ni apa? Tu seorang hak saya bulat tadi tu. Seorang. Setiap satu ni dia ingat. 10 juta. Lepas tu pula bukan kata ingat saja, ingat dan kenal. Tahu dia ni siapa, tahu dia ni boleh percaya ke tak, tahu dia kenal tuan-tuan. Kalkulator mana pun kalah kot Imam Bukhari punya otak Allah Ta'ala bagi ni kan. Hebat. Dan Imam Bukhari ni dia satu perangai, dia suka latih tubi diri dia tau. Ni menarik. Saya ambil yang saya cerita kat tuan-tuan, insya-Allah saya tak ambil dalam blog, saya tak ambil dalam majalah-majalah. Bukan saya nak merendahkan, cuma bila dah jadi kelas, saya kena serius lah. Rujukan saya ni Siyar A'lamun Nubala, Tarikh Baghdad, Wifayat Al-A'yan, Ibnu Katsir, yang muktabar. Saya cuba cari yang muktabar, yang kuat, agar apa yang saya sampaikan ini tak menjadi peluahan perbincangan biasa, tapi dia akademik. Cuma saya rendahkan larah bahasa bagi nak sebab dalam kita punya keluarga ini ada student sekolah menengah pun ada student universiti pun ada para ustaz, ada doktor medik, ada lawyer dalam ni, saya dipahamkan, dan ada ramai kawan-kawan pun ada, geng-geng mak rempit pun dalam ni. Kita menghimpunkan semua dalam ni. So saya cuba nak membalancekan semua itu. Insya-Allah mudah-mudahan faham. Okey. Bagi kita nampak clear. Baik. So tuan-tuan, Imam Bukhari ada satu perangai. Dia bila mana dia nak tulis hadis malam-malam, okey, terjaga nak tulis hadis, dia akan padam lampu, padam pelita. Dan dia akan tulis. Gelap malam. Tulis. Bila dah habis tulis, dia akan buka lampu. Dia tengok balik. Betul tak betul? Itu untuk dia uji hafalan dia. Oh, mungkin adik-adik student kat sini sekolah-sekolah menengah ni boleh try praktik yang tu. Ya, sebab itu tips Imam Bukhari. Dia tulis dalam keadaan gelap. Berdasarkan insting dia. Bila dah jaga, bila dah habis tulis, dia buka balik lampu, tengok. Betul tak betul? Itu teknik dia nak menajamkan hafalan dia, Imam Bukhari. Baik. So, kelebihan Imam Bukhari lagi ni. Okay, hafalan dia sangat banyak, dia hafal setiap seorang, dia sangat syadid dalam pemilihan para rijal, para perawi ni. Sampai nama dia terkenal. Dia pergi ambil riwayat kat sini kan, dia masuk sini, masa daripada Bukhari dia pergi ke Mekah berguru, pergi ke Madinah berguru ni, masa ni dia dah terkenal dah. Okey. Antara guru dia ialah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Ingat nama tu, penting. Okey. Kemudian tuan-tuan, masa dia masuk ke Baghdad, berlaku satu kisah yang menarik. Kisah ni saya ingat, tapi saya sengaja nak pergi ambil kitab sebab saya nak bagikan suasana kelas kita ni ada rujukan, ada benda yang proof. Okey, saya berjalan ni. Ini Siyar A'lamun Nubala jilid ke-12. Siapa nak cek, kita buka muka surat. Itu 408. Okey. Dia cerita nah. Saya cerita balik, tapi saya baca teruslah. Wa qala Abu Ahmad Abdullah bin Adi Al-Hafiz sami'tu iddatu masyayikh yahkuna anna Muhammad bin Ismail Al-Bukhari qadama bi Baghdad. Ni Abu Ahmad Abdullah bin Adi menceritakan ketika mana para masyayikh, para tok guru di Baghdad tuan-tuan, zaman ni masa Imam Bukhari masuk Baghdad, zaman ni zaman siapa ni? Zaman Imam Ahmad ni. Awal-awal lagi, masa ni awal lagi. Okey, yalah Bukhara, Haramain, bila dia pergi Baghdad masa ni awal lagi, tak main Mehnah lagi. Okey. Maka Baghdad masa tu kan ada guru hebat.
Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Ishaq bin Rahuyah, banyak tokoh-tokoh yang hebat kan. Maka ramai tokoh-tokoh yang lain lagi lah. Maka bila para tok-tok guru di Baghdad dengar kedatangan Imam Bukhari, masa kisah tentang Al-Bukhari ni dah masyhur dah. Imam Bukhari ni dia cuma dengar sekali je, terus dia boleh ulang. Ulang tu tepat terus. Jadi siapa dia ni? Dia bukan dalam kalangan geng-geng Madinah, Mekah, Kufah, Baghdad ni. Dia geng Bukhara. Betul ke cekang budak ni kan? Maka apa berlaku? Maka bila para masyayikh di Baghdad mendengar kedatangan dia, okey, fasama'a bihi ashabul hadis, bila mereka mendengar kedatangan mereka, para ahli-ahli hadis, imam-imam hadis dengar kedatangan Imam Bukhari ke Baghdad, fajtami'u wa amadu ila mi'atin hadisin, maka mereka pi berhimpun dekat dia, bawa kepada dia 100 hadis. Bukman masing-masing, bukanlah kertas lah, dalam kepala lah. Okay. Masing-masing berkumpul nak test Imam Bukhari ni 100 hadis. Nak test Imam Bukhari. Macam mana test tu? Okay. Faqalabu mutuniha wa asanidiha. Mereka faqalabu mutuniha wa asanidiha. Faqalabu ni kalau dalam istilah hadis kita ada satu kaedah disebut sebagai satu istilah disebut sebagai hadis maqlub. Faqalabu ni ada kaedah hadis maqlub. Ni saya kenapa saya tulis juga ni. Dalam ni ada student juga. Okey, hadis maqlub. Okey, faqalabu mutuniha wa asanidiha. Maqlub ni campur adukkan sanad dengan matan. Okey, tolong. Okey, hadis daripada Nabi, kemudian terus ke matan kan. Ini hadis. Hadis consist of two benda. One, sanad, dua, matan. Matan adalah teks, sanad adalah orang-orang tu kan. Daripada ini daripada Nabi. Okey, so maqlub depa campur aduk. Contohlah, daripada Ahmad ambil daripada Syafi'i, ambil daripada Malik, ambil daripada Sufyan bin Uyainah, ambil daripada Nafi' contoh kan, ambil daripada Ibnu Umar. So dia tukar, Syafi'i mai kat sini, Malik pergi kat sini, Uyainah pergi kat sini kan. Dan dah tukar ni, depa ambil sanad yang ditukar ni pi masuk kat matan yang ni pula. Ni matan, ni sanad. Sanad depa ni tukar Umar tani pula, hak ni pi tani pula. 100 hadis depa tukar macam tu. Boleh bayang, boleh faham tak setakat ni? Tak boleh faham ni? Ke boleh faham? Nampak? Okey, macam ni. Saya ulang balik. Maqlub ni bermaksud, okey. Maqlub sini boleh nampak kamera? Hadis kan? Kata hadis. Dari A dan an dengan hadis tu sebut an kan. Dari A meriwayatkan dari B dengar daripada C dengar daripada E kan, dari Nabi bahawasanya Nabi berkata bam. Okey, yang Nabi berkata ini kita sebut sebagai matan. Yang dari orang ni adalah sanad. Okey, so, apa maksud hadis, sanad dan matan? Okey, setakat tu clear. Yang saya kata tadi Imam Bukhari susun cari seorang-seorang tu, depa ni lah seorang-seorang setiap zaman ni yang saya susun timeline ni, dan dipastikan yang dia cari tu semua yang kuat-kuat. Okey, masa Imam Bukhari masuk Baghdad, para tok-tok guru di Baghdad ni macam dengan Mak Ikman tu, Ikman dua berhimpun dekat meja bulat ni, bawa mai 100 hadis yang depa tukar maqlub. B ni pi duduk kat A, C ni pi kat F, D ni jadi M. Betul, ambil yang dah tukar ni pi kat hadis lain, pi buh hak tu, hak sanad hak tu main tang ni. Hak matan yang ni pi buh kat sanad orang lain. Faham tak setakat tu? Jadi bukan hak dia punya, bukan pasangan dia. Berterabung. Okey, saja buat macam tu. Okey. Najib main balik. Okey, campur. Waja'alu matna hadza isnad hadza wa isnad hadza matan hadza. Dia kata tadi tu, campur sanad ni pi kat matan ni juga keluar pi kat sanad, pasang bagi salah. Okey.
wa dafa'u ila kulli wahidin asyaratin ahadis liyulqawha 'ala al-Bukhari fil majlis fajtama'un nas. Okey, dia berhimpun semua tu, campur pi jumpa Imam Bukhari dalam satu majlis. Manusia semua berkumpul kat Baghdad nak tengok Imam Bukhari. Ibn ini dites oleh para masyayikh, para tok-tok guru, para utai-utai ni. Maka seorang demi seorang antara mereka ni baca hadis yang daripada campur tu, hadis makhluk. Hadis makhluk ni maksud hadis yang dicampur aduk tu. Baca kan. Tanya Imam Bukhari, tahu tak? Okey. Wa sa'alahu, dia bertanya dia. Okey, faqala la a'rif, saya tak tahu hadis ni. Okey, wa kaza tanya lagi. Tahu tak? La a'rif, saya tak tahu. Macam mana dia jawab je, tak tahu. Sampai berapa orang sampai habis ni. Seorang. Semua dia tak tahu. Bila Imam Bukhari kata tak tahu, orang ramai tadi kan sebutkan orang ramai tadi, pakat jadi macam, loh, terani saja kau orang Bukhari. Kita sekarang lagi lah Baghdad, yang Bukhari mereka agung-agungkan tu, terani pun tak tahu hadis. Apa ni, orang awam tak tahu lah. Okey. Imam Bukhari tak tahu. Sampai last sekali Imam Bukhari kata macam ni, dengar. Hadis abang yang pertama tadi tu, sanad tu dia tukar tu. A patut duduk kat B. B tu patut duduk dekat C nah. C tu bukan duduk kat situ. C tu patut duduk depan. Tapi sanad yang abang pertama baca tadi, matan dia bukan yang dia nah. Matan yang ni abang nombor 9 tadi ni. Abang nombor 9 ni, matan tadi ni pun dia tukar, dia saja tukar tu. Sanad dia tu patutnya tak ada nama mat nah. Bukan nama mat, nama ma'e tu. Dia saja tukar ni. Tapi matan dia bukan yang tu nah. Matan dia tu abang nombor 4 tadi ni. Oh, tuan-tuan. 100 hadis. Setiap seorang susunan kat mana, siapa, matan. Allahu Akbar. Nak cerita apa nak Imam Bukhari ni? Nak bangun mana? Kagum. Yang tu lah dia kata. Allahu Akbar. Daripada itulah jadi makhluk. Kita bincang dalam ilmu hadis ada bab makhluk. Okey, Imam Bukhari. Okey, begitunya Imam Bukhari kehebatan. Kemudian dia mengaji lah. Habis daripada tu orang pun okey, baru iktiraf kehebatan Imam Bukhari. Okey, maka Imam Bukhari pun meriwayatkan hadis, mengambil hadis dan sebagainya. Okey. Sampailah habis pada peristiwa di Baghdad, di Mesir, di Syam, okey. Maka Imam Bukhari pergilah ke Naisabur. Okey, pergi ke Naisabur. Masa pergi di Naisabur ini, dia jumpa balik tok guru lama dia. Siapa nama tok guru lama dia? Saya sebut tadi, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Tok guru Imam Bukhari, siqah, trusted. Okey. Dalam syiar Imam Zahabi sebut, saya baca. Okey. Kata Imam Zahabi. Okey. Okey. Sami'tu Muhammad bin Yahya qala lana lamma warada Muhammad bin Ismail al-Bukhari Naisabur. Kami dengar ni, para perawi ni berekodkan, kami pernah dengar tok guru kami Muhammad bin Yahya Az-Zuhli kata ketika mana Imam Bukhari sampai ke Naisabur, izhabu, pilah apa semua anak-anak murid aku ni, orang Naisabur semua dengar. Pi hampa ramai-ramai, izhabu ila hadzal rajul, pilah kepada lelaki ni, izhabu ila hadza rajulin salihin, pilah hampa kepada lelaki soleh ini. Okey. Fasma'u minhu, dan dengarkan daripada dia, ambil riwayat daripada dia. Dia ni lelaki yang pandai, yang soleh, yang alim. Oh, kira tok guru yang rekomen, kira orang yang sebut dengar kemah lah. Yahya bin Zuhli, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli sendiri yang kata, pi kat Bukhari ni main Naisabur, hampa jangan lepas peluang tau, tok guru main tempat kita ni, pi belajar kat dia, ambil riwayat daripada dia ni, dia bagus, soleh. Siapa yang rekomen? Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, tok guru Imam Bukhari sendiri. Wa aqbalu ala sima'u minhu hatta zahara khalalu fi majlis Muhammad bin Yahya. Orang pakat pilah dekat Imam Bukhari, makin lama makin ramai, makin sebab Imam Bukhari sedap, pandai, fasih dia, baik dia, maka makin lama makin ramai sampai jadi macam mana? Dalam ni riwayat kata apa? Hatta zahara khalalu fi majlisi Muhammad bin Yahya. Sampai tahap anak-anak murid Muhammad bin Yahya pun semua pergi kat Imam Bukhari. Sampai bila Imam Muhammad bin Yahya mengajar, tak ada orang.
Semua pakat pergi dengar Imam Bukhari. Di mana di Naisabur ni contoh ni. Okey. Maka bukan saya kata lah, betul saya buka. Saya tahu contoh ni tapi saya buka kitab pasal saya takut nanti orang kata dia ni rekod cerita apa nak merendahkan ulama. Sebab Yahya bin Muhammad bin Yahya Zuli ulama. Saya takut saya dicok je, saya buka saya tunjuk terus ya. Muka surat 453. Maka bila sampai semua pakat pi kat Imam Bukhari, fa hasadahu ba'da dhalik. Lepas tu berlaku hasad. Muhammad bin Yahya Azuli mula rasa hasad, macam dengki, macam tak syok kat Imam Bukhari. Pasal apa buat macam ni dia mula rasa macam aku dah tak laku dah, semua bakat pergi kat Bukhari. Okey. Semua bakat pergi kat dia. So tak apa seronok dah. Okey. Itu cerita dia. Baik. Maka tuan-tuan, saya sambung contoh nah. Wa qala Abu Ahmad, berkata Abu Ahmad, zakara li jama'atun minal masyayikh anna Muhammad bin Ismail lamma warada Naisabur ijtama'an nasu alaih hasadahu ba'da min kana fi dhalik waqti min masyayikh Naisabur. Ini satu riwayat orang lain pula, dia kata apa? Dia kata ketika mana Imam Bukhari main Naisabur, dia glamour, dia terkenal, ramai yang mengaji kat dia, sampai tok guru lain dekat Naisabur rasa tak seronok. Sebahagian daripada tok guru dekat Naisabur mula dengki kat Imam Bukhari. Okey. Sebab dia kata sebahagian. Okey. Lamma ra'au iqbal an-nas ilaihi wajtama'ahum alaihi faqala li ashabil hadis inna Muhammad bin Ismail yaqul al-lafzu bil Quran makhluq. Famtahanu fihi majlis falamma hadara an-nas majlis al-Bukhari qama ilaihi rajulun faqala ya Aba Abdillah ma taqulu fi lafzi bil Quran makhluk huwa am ghairu makhluk. Sampailah bila mana Imam Bukhari tu terkenal sangat, maka para tok guru ni mula kata macam ni. Apa tahu tak, Bukhari tu sebenarnya dia kata Quran tu makhluk. Saya ingat balik episod kemarin. Boleh tak Najib pegang saya dengan daripada Dina? Ingatlah, saya nak tarik perhatian tuan-tuan. Sebab ni kelas nak bagi faham. Siapa yang kata Quran makhluk? Ingat tak kemarin? Mu'tazilah. Kemarin kita cerita zaman Imam Ahmad. Zaman Imam Ahmad kemarin, Mu'tazilah lawan orang hadis. Mu'tazilah kata Quran makhluk. Okey, betul. Orang hadis kata bukan makhluk. Okey, faham kan? Nampak kamera? Ini zaman Imam Ahmad. Sampailah kena teruk kan? Sampailah berjaya akhirnya Khalifah Mutawakkil memenangkan orang hadis. Yang saya kata euforia berlaku tu. Dan bila saya kata tadi euforia berlaku, orang hadis mula macam kami dah bebas lah, kami nak bubuh orang lain pula. Yang ni saya bagi ni. Maka orang hadis masa tu boleh jalan kepak dah lah. Saya nak tiba orang pula lah. Mu'tazilah dah pakai slow down sikit. Maka mereka pula kira nak talau orang. Maka orang hadis boleh kata ni zaman Imam Ahmad. Ni zaman Imam Bukhari. Orang hadis kat sini boleh kata hampa tahu tak Bukhari kata Quran tu makhluk. Orang hadis kata, hampa tahu tak Bukhari ni kata Quran adalah makhluk. Seolah-olah mengatakan Bukhari sokong. Inilah. Dia pun tak sebut direct tapi dia kata macam tu. Sebab maksud tu orang hadis apa? Orang hadis jadi gini pula. Orang hadis jadi macam ni pula. Dia pula nak berbual orang. Sebelum dia kenal. Tapi lepas berlaku depa dah boleh kemas sikit, depa pula kena nak label orang cepat sangat. Okey. Kenapa depa boleh kata macam tu? Ada sebab juga. Sampailah satu orang lelaki, okey, qama ilaihi rajulun, seorang lelaki bangkit di tengah-tengah majlis Imam Bukhari. Faqala, berkata, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, Imam Bukhari lah gelaran dia. Ma taqulu fi lafzi bil Quran makhluqun huwa am ghairu makhluq? Apakah pendapat kamu tentang lafaz Quran makhluk ataupun bukan makhluk?
sepatutnya perbincangan ini tutuplah. Dah selesai dah. Gatai tu buka juga. Orang macam ni ada tak zaman lah ni? Pelambak. Persoalan yang telah selesai, yang dah lah dia full stop, sudahlah. Nak pergi buka balik buat apa? Benda mihnah ni berlaku di Baghdad. Jangan dia bawa main air sabur. Benda di sini. Mutawakil dah naik, dah selesai. Imam Ahmad dah okey dah. Hang dia bawa balik buat apa main sini? Nak geram ni. Lagu ni cerita dia ni ada orang macam ni, buka balik. Patut dah settle dah mihnah. Tapi jadi mihnah sekali. Dia bagi reverse mihnah. Depa pula nak bagi orang pula. Ni bahaya golongan ni. Okey, golongan ini ada dalam mana-mana kelompok pun. Jangan kita label siapa-siapa. Dalam mana-mana kelompok pun ada orang macam ni. Patut benda dah selesai, dah ulama dah bincang lama dah amalan ni dan amalan itu. Dah ada perbahasan dia, dah ada khilaf dia, ada hujah masing-masing. Tak payah nak pergi buka lah. Contoh dia macam tu. Okey. Maka buka juga kawan ni. Kawan ni buka. Okey. Fa'arada anhu al-Bukhari wa lam yujibhu. Imam Bukhari tak layan. Tak jawab. Buat tak tahu kali kot lain. Imam Bukhari tahu lah. Ni semua nak cari pasal. Ni semua soalan nak bagi aku kena. Esok orang viral ke, orang buka balik mihnah di Baghdad, naik sabur. Imam Bukhari tak mau layan. Okey. Summa qala. Okey. Faqala rajulun ya Aba Abdillah fa'ada alaihi qaul. Tanya lagi, jawablah soalan tu. Fa'arada anhu. Imam Bukhari tak jawab. Summa qala fi salisah. Tanya lagi kali ketiga, soalan yang sama. Quran tu makhluk ke tak? Quran ku 3 kali ulang Imam Bukhari tak mau layan. Okey. Faltafata ilaihi al-Bukhari wa qala, sampai Imam Bukhari pun jadi tak larat nak layan dah. Maka kata Imam Bukhari, Al-Quran kalamullah. Ingat jawapan Imam Bukhari nah. Ni saya ambil muktabar terus ni, siar. Jawapan Imam Bukhari, Al-Quran kalamullah. Saya tunjuk kat kamera sikit. Jawapan Imam Bukhari. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Wa af'alul ibad makhluqah. Tetapi perbuatan hamba baca Quran itu makhluk lah. Okey. Wal imtihanu bid'ah. Okey. Dan soalan ini bid'ah. Soalan ni tak payah tanya lah, Nabi tak buat. Macam tu. Tapi benda ini menyebabkan mereka tak ambil yang awal. Mereka tak ambil jawapan awal. Orang bila berdengki kat orang macam ni lah perangai mereka. Jawapan yang awal mereka tak ambil. Al-Quran kalamullah mereka tak ambil. Mereka ambil yang nombor 2. Wa af'alul ibad makhluqah. Bacaan Quran itu makhluk. Perasan tak? Yang awal mereka tak ambil. Imam Bukhari kata Quran kalam Allah, bukan makhluk. Tapi Quran, mushaf, Quran, tulisan, dakwat, suara kita, makhluk lah. Saya ulang lah. Imam Bukhari kata, Al-Quran kalam Allah. Tetapi Quran, okay, dakwat, pen, suara orang baca, walaupun baca Quran, makhluk. Boleh faham yang itu? Kita boleh faham tak? Ulang sekali lagi. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Tetapi Quran, dakwat dia, bacaan dia, tulisan dia, af'al ibad lah. Af'al kita ni, makhluk lah. Tetapi dia pergi ambil yang belakang sahaja. Dia pergi habaq kat Tok Syekh semua ni. Betul kami tanya sendiri. Imam Bukhari sendiri kata Quran tu makhluk. Tu dia. Fitnah, mihnah. Berlaku pula di Nair Sabur. Kali ni siapa yang cetuskan? Orang hadis pula. Di Baghdad mereka kena, di Nair Sabur mereka mula. Jadi tak ni tuan-tuan? Jadi. Di politik pun berlaku, dalam orang politik di Malaysia semua ni berlaku lagu tu lah. Ya. Wa tafarraqu anhu wa qa'ada al-Bukhari fi manzilahu. Mereka mula menjauhi Imam Bukhari dan mereka pulaukan dia, tak pi majlis dia, sampai tak mau bercakap dengan dia, tak mau jual beli dengan dia, buat tak tahu dekat dia, tak layan dia, hina dia. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Kita balik kitab nah. Disebutkan dalam kitab-kitab sirah
ada tokoh-tokoh ulama hadis yang tak iktiraf Imam Bukhari. Siap kata kat Imam Bukhari ni dhaif. Ada. Nah, baca sirah hadis. Kata apa? Fihi mas'alatun lafzi. Padanya ada masalah lafaz. Dhaif. Dia kata Imam Bukhari yang Amirul Mukminin dalam ilmu hadis tu, nombor 1 sekali, dhaif. Hanya kerana soalan itu, hanya kerana mulut-mulut puaka yang lebih mencah belahkan sama ulama ni, Imam Bukhari dipulaukan, tuan-tuan. Dipulaukan. Sampai tak ada kawan. Siapa tak mau kawan dengan dia tu? Sampai tahap, tuan-tuan, Imam Bukhari, the great Imam Bukhari terpaksa pindah dalam keadaan sedih, malu, kecewa. Dipulaukan, tuan-tuan. Daripada Naisabur, Imam Bukhari baliklah kampung sendiri. Duk ingat orang kampung nak terima dia, orang asal. Nah, orang Naisabur tak terima aku, pulau aku tak apalah. Aku baliklah ke kampung aku sendiri, Bukhara. Masa ni, Tok Guru Imam Bukhari, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, hantar surat dekat Gubernur Bukhara. Ni, Bukhari nak balik pergi kampung dia. Gubernur Bukhara masa tu satu family dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Apa nama dia? Khalid bin Ahmad Az-Zuhli. Adik-beradik. Maka Muhammad bin Yahya Az-Zuhli pergi bagi tahu kat adik-beradik dia, hang gubernur kan. Ni, Bukhari nak balik pergi kampung Bukhara. Dia ni Mu'tazilah. Orang bid'ah. Jangan duk kawan dengan dia. Jangan duk layan dia macam tu lah. Okey. Sebab tu Imam Muslim marah tau. Imam Muslim dia cengih. Dia marah dekat Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Okay, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ni tok guru Imam Bukhari, tok guru Imam Muslim juga. Tapi Imam Muslim, tuan-tuan buka Imam Muslim, dia ambil semua hadis-hadis yang dia ambil pada Muhammad bin Yahya, dia lempak balik. Aku tak mau. Hang buat naya kat tok guru aku Imam Bukhari, aku tak layan hang punya riwayat. Walaupun hang ulama. Tetapi berbeza dengan Imam Bukhari, walaupun tok guru dia buat macam tu dekat dia, dia tak pernah kata apa. Kita buka Sahih Bukhari sekarang, kalau Imam Bukhari kata haddatsani Muhammad, Muhammad tu Muhammad bin Yahya, tok guru dia. Dia tak buang nama tok guru dia. Tapi Imam Muslim cengih. You dah sakiti my greatest teacher, I tak layan you punya riwayat. Ambil balik. Oh, Imam Muslim. Kita buka dalam Sahih Muslim, tak ada Muhammad. Sebab dia kalau ada Muhammad lain. Okey. Tapi Imam Bukhari dia masih riwayat. Dia tak buang riwayat tok guru dia. Okey, Imam Muslim sebab dia sayang, for the sake of the love of Imam Bukhari. Kan. Tapi sedih lah bila saya baca kisah ni, saya cakap Allah, Imam Bukhari yang great macam tu kena pulau. Bila balik kampung sendiri, gubernur campur tangan orang politik. Habis tuan-tuan, nak beli rumah tak boleh, nak kawan dengan orang kampung tak bagi, pergi kedai orang tutup. Allahu Akbar, nak tahu ke mana lagi tuan-tuan. Duduk dengan para ulama hadis pun depa pulau, depa kata dhaif. Depa menjauhi dia, dia buka kelas mengajak siapa pun tak mai. Tok guru duduk mengajak kat tempat masing-masing pekat kata je, jangan duk pergi dengar dia tu, Mu'tazilah muhur tu, Mu'tazilah tu menyamak je ahli hadis tu. Allahu Akbar. Sampai Imam Bukhari sedih tuan-tuan, sedih sangat-sangat. Dia tinggalkan kampung halaman dia, tempat kelahiran dari Bukhara, dia pergi lah Samarkand. Nak buat lagu mana? Orang kampung sendiri pun tolak, duk percaya fitnah orang Naisabur. Di Samarkand dia sakit. Sakit ni sebab susah hati. Susah hati. Tuan-tuan baca dalam sirah Imam Bukhari. Imam Bukhari mati atas kuda hari raya. Seorang-seorang jatuh dia. Jatuh pada atas kuda seorang. Adalah seorang dua ambil. Disemadikan di sana sampai hari inilah Samarkand. Okey. Imam yang agung, yang the greatest imam, yang powerful dia, yang hari ini kita tumpang jasa dia. Rupanya masa dia hidup, orang buang dia, tuan-tuan. Kerana fitnah satu dua orang yang mulut puaka, yang minta maaf sebutlah, yang tak guna ni, sengaja nak mencetuskan salah faham antara ulama. Saya boleh katakan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tak salah. Tapi yang salah tu lelaki yang pergi tanya soalan tu. No? Dalam Syiar Alamun Nubala tak sebut nama siapa lelaki tu. Nanti saya cari dalam kitab Ali mungkin dia sebut nama. Jasa dia tuan-tuan terlalu besar, dia himpun balik, dia cari seorang-seorang, dia himpun balik, dia bukukan. Nah, yang sahih saja. Besar jasa Imam Bukhari tuan-tuan. Nah, tapi ada juga kitab lain Imam Bukhari, ada
adab mufrad, ada banyak, ada kitab tarikh pun ada juga. Tapi yang kita kenal selalunya inilah apa Sahih Bukhari kan. Tapi akhirnya Imam Bukhari meninggal dunia di Samarkand seorang diri jatuh pada kuda hari raya pada tahun 256 Hijrah. Bila tak ada Imam Bukhari tuan-tuan, warrior, pahlawan hadis tak ada, apa jadi? Mu'tazilah is back. Mu'tazilah kembali. Imam Ahmad dah wafat 241. Imam Bukhari dah wafat 256. Jago hadis, tok guru hadis yang powerful dibuang, dipulaukan. Akhirnya Mu'tazilah kata this is our time. Kita kembali bangkit. Dengar betul-betul ni. Ni sirah hajat kita. Kenapa berlaku perselisihan hari ni? Ini punca dia. Okey. Bukhari dah tak ada orang tak hargai dia meninggal seorang-seorang lepas pada zaman dia ini 256 dan ke atas ni, ke depan ini. Ni. Zaman ini selepas pada Imam Bukhari wafat kan. Mu'tazilah is back. Mu'tazilah is back. Mana mai? Tengok-tengok hadis sampai berpecah. Berpecah sama-sama mereka berpecah. Ada sokong Imam Bukhari, dia tak sokong, tapi ramai yang tak sokong lah. Imam Muslim sokong Imam Bukhari, orang pun tak suka kat Imam Muslim. Dia pecah banyak kelompok, tak bersatu. Akhirnya Mu'tazilah ambil alih. Bangkit balik Mu'tazilah. Hingga memerlukan satu orang hero yang baru untuk bangkit menewaskan Mu'tazilah. Dengan laras bahasa dan senjata Mu'tazilah sendiri. Siapa dia? Ini Imam Abu Hasan Asy'ari yang akan kita ceritakan esok insya-Allah. Okey? Tengok esok sambungan dia. Apa berlaku selepas tu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedih. Dakwahku pencaturan, dakwahku bak pelaburan. Moga esok nanti bila ia matang berbuah sebelum sangka kala datang. Biar dakwahku